Pengembaraan Ibnu Battuta. Musafir 30 tahun mengelilingi dunia mukadimah. Bayangkan, seorang lelaki muda berusia 21 tahun, meninggalkan tanah kelahiran dengan hanya sehelai pakaian, beberapa keping uang emas, dan doa di bibir. Dia tidak membawa pasukan besar, tiada senjata canggih, tiada kapal megah, hanya semangat yang berkobar untuk menuntut ilmu, menunaikan ibadah, dan melihat dunia. Itulah Abu Abdullah Muhammad Ibnu Battuta, anak kelahiran Tangier, Maghribi, yang akhirnya dikenali sebagai pengembara paling hebat dalam sejarah Islam. Selama lebih 3 dekad, beliau merentasi lebih 120,0 km mengelilingi Afrika Utara, Timur Tengah, Asia Tengah, India, Cina, malah sampai ke Kepulauan Maldives dan Nusantara. Namun kisahnya bukan sekadar perjalanan. Ia penuh dengan keajaiban, cabaran, cinta, pengkhianatan, dan ilmu. Mari kita ikuti kisah hidupnya, seolah-olah kita berjalan bersama Ibnu Battuta, mendengar degupan jantungnya setiap kali bahaya mendekat, dan menyaksikan kekaguman matanya setiap kali bertemu dunia baru. Permulaan, dari Tangier ke Mekah, 1325 tahun ke 1325 Ibnu Battuta baru berusia 21 tahun. Beliau berasal daripada keluarga Qodi Hakim Islam di Tangier. Didikan agama menjadikannya bersemangat untuk menunaikan ibadah haji ke Mekah. Hatiku tidak tenang selagi aku tidak menjejak kaki ke tanah haram, katanya dalam catatan. Maka bermulalah perjalanan seorang anak muda dengan seekor kuda, sedikit bekalan, dan doa seorang ibu yang berlinangan air mata. Di sepanjang perjalanan ke timur, beliau merentasi Maghribi dan sampai ke Tunisia. Setiap kota yang dilalui, Ibnu Battuta singgah di madrasah, berjumpa ulama, mencatat amalan masyarakat. Beliau bukan sekadar musafir, tetapi juga pencatat peradaban. Satu malam, ketika menyeberangi gurun Sahara menuju Mesir, beliau jatuh sakit akibat demam panas. Hanya air sedikit, dan doa menyelamatkan nyawanya. Aku sangka ajal sudah sampai, tulisnya. Tetapi itulah permulaan bagi ribuan cabaran yang menanti. Setibanya di Iskandaria, Mesir, beliau terpukau melihat mercu kota perdagangan. Di Kairah pula, beliau terpegun dengan Masjid Al-Azhar, pusat ilmu Islam. Namun tujuan asalnya ialah Mekah. Selepas berbulan-bulan perjalanan, beliau akhirnya tiba di Makkah Al-Mukarramah, menunaikan haji pertamanya. Air mata bercucuran ketika melihat Ka'bah, tetapi di hatinya muncul satu rasa baru. Perjalananku belum selesai. Dari Mekah ke Irak dan Parsi selepas haji, ramai jemaah pulang ke tanah air. Tetapi tidak Ibnu Battuta. Dia memilih meneruskan langkah ke Irak, Parsi, hingga ke Asia Tengah. Di Baghdad, beliau mengunjungi kota ilmu yang pernah menjadi pusat tamadun Abbasiyah. Walaupun ketika itu Baghdad sudah mulai merosot akibat serangan Mongol sebelumnya, namun masih ada madrasah, masjid, dan pasar yang hidup. Beliau bertemu para sufi, ulama, juga pemerintah. Dari mereka beliau mendengar kisah tentang dunia lebih luas India, Cina, dan negeri-negeri jauh. Semangatnya makin membara. Di Basra dan Isfahan, beliau terkagum dengan seni bina masjid yang megah. Beliau mencatat bukan sahaja ilmu, tetapi juga adat, makanan, pakaian, cara berniaga. Baginya, setiap manusia adalah lembaran buku yang patut dibaca. Pengembaraan ke Anatolia dan Laut Hitam setelah bertahun di Timur Tengah. Ibnu Battuta bergerak ke Anatolia, Turki, modern. Di sini beliau menyaksikan kekuatan orang Turki Seljuk yang gagah, kota Konya, Antalya, dan Bursa menjadi saksi. Di sana, beliau disambut hangat oleh para darwis sufi pengembara. Mereka sering memberinya makanan, tempat tidur, dan doa. Kadang-kadang beliau berjalan kaki beratus kilometer, kadang-kadang menunggang kuda bersama kafilah dagang. Dari Anatolia, beliau menyeberangi Laut Hitam, masuk ke Crimea. Disinilah beliau pertama kali merasakan salji tebal. Tangannya beku, tubuhnya menggigil, tetapi semangatnya tidak padam. Ke tanah Mongol dan Asia Tengah. Di Asia Tengah, beliau memasuki wilayah di bawah kekuasaan keturunan Genghis Khan, di Samarkand dan Bukhara. Beliau melihat kota-kota indah dengan seni bina biru turkois. Namun perjalanan ini penuh risiko. Kadang-kadang kafilahnya dirompak. Pernah sekali, beliau hampir terbunuh ketika penyerang Mongol mengepung mereka. Tetapi mukjizat berlaku, ribut pasir melanda. Musuh terpaksa berundur. Di sana, beliau melihat bagaimana Islam berkembang pesat, walaupun di bawah pemerintahan Mongol. Beliau kagum dengan ketabahan umat Islam yang menjaga agama di tengah kekacauan. India. Dari Tetamu ke Kadis sekitar tahun 1333, Ibnu Battuta tiba di India. Kerajaan Delhi ketika itu diperintah Sultan Muhammad bin Tughlaq, seorang pemerintah yang terkenal pelik, tetapi berkuasa. Ibnu Battuta, dengan ilmu agamanya, dilantik sebagai Qadi Hakim di Delhi. Hidupnya berubah drastik. Dari musafir sederhana, kini dia tinggal di istana mewah,
berpakaian indah, bergaji besar. Namun Sultan Tugluk sering mencurigai orang sekeliling. Ramai pegawai dihukum mati secara tiba-tiba. Ibnu Battuta hidup dalam ketakutan. Walaupun dihormati, beliau mencatat bahwa Delhi adalah kota yang besar, penuh pasar, masjid, dan istana. Tetapi pemerintahannya keras. Satu hari, Sultan menghantar Ibnu Battuta sebagai utusan ke Cina. Inilah peluang baginya untuk meneruskan pengembaraan. Maldives, cinta dan dugaan dalam perjalanan ke Cina, kapal Ibnu Battuta singgah di Maldives. Pulau-pulau tropika ini mempesonakan. Pasir putih, laut biru, dan masyarakat muslim sederhana. Karena ilmunya, beliau dilantik sebagai kadi di sana. Malah beliau berkahwin dengan wanita tempatan bahkan lebih daripada satu. Namun hatinya tetap seorang musafir. Selepas beberapa tahun, beliau meninggalkan istri-istrinya di Maldives, meneruskan perjalanan. Ia bukan keputusan mudah, tetapi baginya dunia masih luas untuk diterokai. Sampai ke Cina, akhirnya Ibnu Battuta sampai ke Cina, negeri yang selalu disebut dalam hadis Rasulullah, tuntutlah ilmu hingga ke negeri Cina, di Guangzhou dan Beijing. Beliau melihat kehebatan tamadun China, kota yang tersusun, pelabuhan yang sibuk, sutra dan porselin yang indah. Namun beliau juga kagum melihat bagaimana orang muslim di Cina tetap menjaga identiti mereka. Masjid-masjid dibina, ulama terus mengajar, walaupun berada jauh dari dunia Islam, Nusantara, Samudra Pasai, dan Jawa. Dalam perjalanan pulang, Ibnu Battuta singgah ke alam Melayu. Beliau menjejakkan kaki di Samudra Pasai Aceh, sebuah kerajaan Islam awal di Nusantara. Beliau memuji kesolehan Sultan Malik Al-Zahir yang memerintah dengan adil. Di sana, Islam berkembang pesat, menjadi pusat dakwah di rantau ini. Ada juga catatan bahwa beliau mendengar tentang Jawa, walaupun tidak pasti sejauh mana beliau singgah. Tetapi jelas, Nusantara meninggalkan kesan dalam pengembaraannya. Pulang ke Maghribi. Selepas hampir 30 tahun merantau, Ibnu Battuta akhirnya kembali ke tanah kelahirannya di Tangier. Rambutnya sudah beruban, wajahnya penuh pengalaman. Ibunya telah meninggal dunia ketika beliau masih jauh di perantauan. Itu menjadi penyesalan paling dalam hidupnya. Namun Allah memberinya rezeki untuk menulis kembali semua pengalamannya. Sultan Maghribi ketika itu meminta seorang ulama, Ibnu Juzai, untuk menuliskan catatan Ibnu Battuta. Maka lahirlah Kitab Agung Rihlah Ibnu Battuta, salah satu karya perjalanan paling hebat dalam sejarah manusia. Penutup, warisan Ibnu Battuta. Ibnu Battuta meninggalkan dunia pada tahun 1369, tetapi warisannya kekal. Beliau membuktikan bahwa ilmu, iman, dan keberanian mampu membuka pintu dunia. Lebih 30 tahun 1009, lebih 40 negara modern, ribuan pengalaman. Dari Ka'bah hingga ke tembok besar China, dari Sahara hingga ke Maldives, beliau merakam dunia dalam zamannya. Hari ini, kita mungkin mengembara dengan kapal terbang, dengan Google Maps, dengan telepon pintar, tetapi bayangkan, seorang lelaki 700 tahun lalu, berjalan kaki, menunggang unta, berlayar di laut ganas demi mencari ilmu, iman, dan pengalaman. Itulah kehebatan Ibnu Battuta, musafir agung sepanjang zaman.